Anda sedang menonton Buletin 1.30 bersama dengan saya Siti Khadijah Jaafar. Tajuk utama tengah hari ini. Dua adun UPKO keluar parti dan nyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Juga penangguhan ibadah haji termasuk untuk visa Furada. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penangguhan ibadah haji bagi musim 1441 Hijrah yang diumumkan kerajaan tertakluk kepada semua bakal haji, termasuk yang bercadang menggunakan visa yang diurus sendiri atau visa Furada. Justru umat Islam diingatkan agar berwaspada dan tidak tertipu dengan pihak tertentu yang kononnya menggunakan visa diurus sendiri. Menerusi satu kenyataan media, Lembaga Tabung Haji TH sekali lagi menegaskan penghantaran jemaah Malaysia untuk menunaikan rukun Islam kelima itu pada tahun ini telah ditangguhkan oleh kerajaan. Berikutan nasihat Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi mengenai penangguhan komitmen kewangan bagi musim haji tahun ini, TH turut memaklumkan perkara sama kepada semua 24 syarikat PJH untuk tindakan sewajarnya. Namun, maklum balas yang diterima kesemua mereka telah membuat perancangan berkaitan sewaan penginapan, namun urusan penerbangan belum dimuktamadkan. Merujuk dakwaan 51 agensi pengelola haji swasta yang mengalami kerugian besar akibat penangguhan itu, TH berkata kerajaan mengawal perjalanan keluar negara bagi semua warga negara ekoran COVID-19 yang melanda dunia. Ia sekaligus memberi kesan kepada banyak sektor ekonomi dan bukan hanya kepada pengendali haji dan umrah. Terangi malam anda. 32 megapiksel swafoto malam unggul Vivo V19. Vivo. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mula mengedarkan kad pengundi kepada 20,990 pengundi bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Chini. Pengerusi SPR Datuk Azhar Azizan Harun dalam satu kenyataan berkata, inisiatif penghantaran itu bagi memudahkan pengundi untuk keluar mengikut cadangan masa pengundian yang digalakkan. Jelas Datuk Azhar, pada kad pengundi kali ini, SPR juga meletakkan maklumat masa keluar mengundi yang digalakkan. Cadangan masa bertujuan untuk mengelakkan pengundi berkumpul dalam jumlah yang ramai dan seterusnya memastikan penjarakan sosial dalam kalangan pengundi semasa berada di pusat mengundi. Tambahnya, pengundi yang telah menerima kad pengundi tidak lagi perlu membuat semakan di barung SPR kerana kedua-dua maklumat berkaitan telah dinyatakan dalam kad berkenaan. Namun tegas Datuk Azhar, pengundi masih perlu membawa kad pengenalan bagi pengesahan identiti dan diingatkan supaya membawa kad pengundi atau catatan maklumat daftar pemilih bagi memudahkan semakan. Pengundian awal PRK Dun Chini akan diadakan pada 30 Jun manakala hari mengundi biasa pada 4 Julai depan. Ia melibatkan 20,972 orang pengundi biasa dan 18 orang pengundi awal. Polis Johor menumpaskan dua sindiket mengedar dadah termasuk kumpulan yang menggunakan kedai lampu hiasan bagi tujuan mengaburi mata pihak berkuasa. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Han Maidin Piche berkata, dua sindiket itu tumpas dalam beberapa siri serbuan antara 2 Jun hingga 9 Jun lalu. Hasilnya 18 suspek termasuk seorang warga negara Singapura berusia antara 25 hingga 50 tahun ditahan. Sindiket pertama yang berjaya ditumpaskan adalah sindiket Akpoh yang dianggotai oleh 12 suspek. Sindiket ini diketuai oleh suspek warga negara Singapura yang berusia 43 tahun. Ketua sindiket ini membekalkan syabu seberat 1 kilogram setiap 2 hari kepada tokan-tokan dadah yang beroperasi di Johor Bahru, Pontian dan Pelentong. Katanya sindiket yang menggunakan perniagaan lampu hiasan sebagai platform menyeludup dadah itu pula diketuai individu dengan gelaran handsome. Siasatan mendapati kumpulan terbabit aktif dalam pengedaran dadah sejak 8 tahun lalu. Nilai keseluruhan rampasan melibatkan dua kumpulan terbabit berjumlah 1.8 juta ringgit. Turut dirampas sepucuk pistol tiruan berserta 29 butir peluru, 15 buah kenderaan, wang tunai berjumlah lebih RM71,000, wang dalam akaun bank tempatan
jabatan berjumlah lebih RM117,000 serta barangan kemas. Kesemua suspek kini direman selama 7 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B, Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 8 Akta Senjata Api 1960. Katanya sejak Januari hingga semalam, Polis Johor berjaya memberkas 7,739 suspek atas pelbagai kesalahan dadah dan merampas 866 kg dadah dianggarkan bernilai RM17.47 juta. Datuk Ayub Han ditemui dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor pagi tadi. Seterusnya, dua ahli Dewan Undangan Negeri Adun dari Parti Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu UPKO hari ini mengumumkan keluar parti berkuat kuasa serta-merta. Mereka yang terlibat Adun Sugut Datuk James Ratib dan Adun Kuala Penyu Datuk Limus Juri. Dengan ini, saya secara rasminya pada hari ini mengumumkan keluar dan meletak keahlian dan semua jawatan-jawatan di dalam Parti UPKO berkuat kuasa serta merta. Keputusan saya meninggalkan Parti UPKO adalah kerana telah hilang kepercayaan terhadap pucuk pimpinan parti ketiga ini yang tidak konsisten dalam perjuangan dan matlamat ala tuju parti. Setelah memikirkan secara mendalam dan rasional, langkah terbaik yang perlu saya buat adalah meninggalkan Parti UPKO serta kerajaan warisan dan menjadi adun bebas yang bekerjasama dengan kerajaan Perikatan Nasional demi kebaikan dan kemajuan kawasan saya, iaitu di kawasan Sugut Paitan. Perkara itu diumumkan dalam satu sidang media sebentar tadi. Dengan keputusan itu, kedua-dua mereka kini menjadi adun bebas dan belum memutuskan untuk menyertai mana-mana parti. Bagaimanapun menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin serta menzahirkan penghargaan kepada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Shafie Apdal dan kepimpinan UPKO kerana memberi peluang bersama-sama dalam kerajaan negeri sebelum ini. Semua jawatan dalam Parti UPKO. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah menutup 127 premis perniagaan yang dikendalikan warga asing sejak 7 Jun lalu. Menurut Pengarah Jabatan Perancangan Korporat DBKL, Khairul Azmi Ahmad, kebanyakan premis itu disewakan warga asing daripada pemilik lesen di kalangan rakyat tempatan. Ketika dihubungi TV3, beliau berkata apabila diserbu, kebanyakan memberi alasan kononnya pemilik kedai keluar dan mereka hanya bekerja di premis berkenaan. 93 premis perniagaan melibatkan kedai pakaian, pasar mini, kedai perabot, kedai sebeneka, 17 restoran, 14 kedai alat telekomunikasi, 2 gerai makanan dan 1 pusat cuci kereta. Antara kawasan yang terlibat sekitar Bukit Bintang, Lembah Pantai dan Bandar Tun Razak. Tindakan diambil di bawah Undang-Undang Kecil UUK membabitkan kompaun maksimum RM2,000 atau pembatalan lesen. Sebelum ini, kaunter semakan dan pembayaran saman di Balai Polis Trafik Kuala Lumpur hanya dibuka pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat sahaja. Tetapi bermula hari ini, semua kaunter semakan, pembayaran saman serta pembekalan dokumen berkaitan kemalangan Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT di seluruh negara akan dibuka kepada orang ramai mengikut hari bekerja masing-masing. Raja Emenda Raja Faisal berada di lokasi untuk meninjau situasi itu. Silakan Emenda dengan perincian anda di sana. Baiklah, terima kasih rakan setugas. Berdasarkan pemerhatian saya sejak awal pagi tadi lagi, orang ramai sudah mula beratur di Balai Polis Trafik Kuala Lumpur ini untuk membuat pembayaran saman ataupun membuat semakan ataupun mengambil salinan report yang di kaunter perkhidmatan yang telah disediakan ini. Dan anda boleh lihat sendiri di belakang saya, rata-rata pengunjung yang hadir dilihat mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan apabila berada di tempat umum seperti
bagi melakukan penjarakan sosial dan memakai pelitup muka. Dan untuk makluman, hari ini sebenarnya merupakan hari pertama kaunter dibuka di seluruh negara. Bagi yang tidak sempat untuk membuat bayaran ataupun semakan pada hari ini, jangan risau kerana kaunter akan dibuka pada Isnin sehingga Khamis bermula dari 9 pagi sehingga 2 petang bagi ibu pejabat polis kontijen IPK Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Labuan. Pada hari Jumaat pula, kaunter akan dibuka pada 9 pagi sehingga 12 hari membabitkan semua kontijen berkenaan. Namun di IPK Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu pula, kaunter hanya beroperasi pada hari Ahad hingga Khamis dari jam 9 pagi hingga 2 petang mengikut hari bekerja di sana. Baiklah, untuk perincian lanjut bersama dengan saya sekarang ini ialah Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Zulkifli Yahya. Assalamualaikum, apa khabar Tuan? Assalamualaikum, baik, Alhamdulillah. Okey, baiklah Tuan, boleh ulas sedikit tak tentang pembukaan kaunter di seluruh negara hari ini? Terima kasih TV3 kerana sudi hadir ke pejabat kami. Sebenarnya kaunter ni kami telah buka sejak PKPB lagi. Kita telah buka, tetapi untuk 3 kaunter, ketiga-tiga kaunter, hanya 1 kaunter je kita buka setiap masa, iaitu kaunter membuat laporan polis. Kemudian masa PKPBB kita telah buka 2 lagi kaunter, itu jadi 3 kaunter, iaitu kaunter untuk membayar membeli sign report dan juga kaunter untuk membayar saman. Jadi ketiga-tiga kaunter ni telah dibuka. Jadi pada hari ini orang ramai agak kurang sedikit kerana mungkin masih bercuti, dan sebelum ni mereka telah datang untuk membayar saman dan juga untuk membeli sign report, iaitu pada Isnin, Rabu dan hari Jumaat. Jadi pada hari ini kita buka hari Isnin hingga Jumaat mulai jam 9 pagi hingga pukul 2 petang, kecuali hari Jumaat kita hanya buka jam 9 pagi hingga pukul 12 tengah hari. Okey, baiklah. Untuk pembukaan kaunter ni kan Tuan, apakah langkah persediaan yang disediakan oleh Jabatan Polis Trafik pada hari ini? Asalnya kita telah membuat line social distancing lah, iaitu jarak seminimal 1 meter, dan kita juga menyediakan buku catatan di hadapan kepada pengunjung-pengunjung yang datang. Mereka mencatat nama, IC dan nombor telefon, dan kita juga menyediakan hand sanitizer, dan kita juga menasihatkan mereka supaya memakai pelitup muka. Okey, baiklah. Saya pasti orang di luar sana tertanya-tanya Tuan, kaunter sudah dibuka, adakah akan diadakan diskaun seperti sebelum-sebelum ini? Diskaun nampaknya polisi terkini, pihak Bukit Aman, maksud saya punya Datuk Pengarah membuka diskaun setakat ini hanya melalui online sahaja, kerana mungkin untuk kepentingan social distancing lah. Okey, baiklah. Terima kasih Tuan atas perincian itu sebentar tadi. Baiklah, saya kira setakat ini sahaja laporan saya di Balai Trafik Kuala Lumpur ini. Saya Raja Amanda Raja Faisal, kita kembali ke strip pentas. Terima kasih Amanda atas laporan itu tadi. Baik. PAS perjalanan tanpa had My 30 untuk pengguna pengangkutan awam MRT, LRT, monorail, BRT dan bas henti-henti Rapid KL mendapat sambutan memberangsangkan. Rata-rata pengguna perkhidmatan Rapid KL mengakui ia adalah pakej yang berbaloi dan memberi penjimatan lebih 50%. Tinjauan di kaunter jualan Rapid KL, KS Central, pengguna mula beratur sejak awal pagi untuk mendapatkan kad My 30. Ia terdapat di semua 122 stesen LRT, MRT, monorail, BRT dan 5 hub bas Rapid KL sekitar Lembah Kelang bermula hari ini. Memang untunglah. I think for rakyat, we should take advantage of it. Siapa yang ada memang worth it lah. Sekarang saya baru tahu pasal My30. Sekarang saya boleh belilah My30 tu. Senang lagi. Sebab RM30 je untuk sebulan. Boleh pergi mana-mana. Boleh. Sementara pengguna tetap pengangkutan awam juga, individu kurang upaya berterima kasih kepada kerajaan memperkenalkan insentif di bawah Pelan Jana Semula Ekonomi Penjana. Saya sebulan kena bayar 120 untuk kerja balik kerja, pergi kerja balik kerja, untuk train sahaja tau. So sekarang dia dah buat main 30 tanpa had ni. Saya rasa sangat bagus dan terima kasih kepada kerajaan.
Jimat sebanyak RM800 dan nikmati udara segar bersama keluarga anda di rumah dengan penyulin udara Kowe Lombok 2. Perusahaan kecil dan sederhana PKS digesa menerokai potensi pasaran halal di peringkat global membandingkan nilai ekspor produk halal tempatan mampu mencecah RM40.2 bilion. Menurut Halal Development Corporation HDC, segmen ekspor makanan dan minuman halal F&B tahun lalu meningkat ke RM22 bilion sekaligus menjadikan segmen terbesar bagi ekspor halal di Malaysia. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Lim Ban Hong berkata, China adalah destinasi ekspor produk halal terbesar bagi Malaysia dengan merekod nilai ekspor RM4.7 bilion tahun lalu, diikuti Singapura, Amerika Syarikat, Jepun dan Indonesia. Untuk rekod, negara di rantau Asia Tenggara adalah satu pasaran ekspor halal utama Malaysia yang mencatatkan gabungan ekspor halal sekitar RM12 bilion. Dengan ini, kata beliau, wajar bagi PKS tempatan untuk mengambil peluang mengekspor ke negara-negara terbabit. Pasaran halal global menawarkan peluang yang sangat besar untuk PKS tempatan, terutamanya dalam mengekspor produk makanan ke luar negara, memandangkan sejarah Malaysia sangat terkenal dan mempunyai reputasi yang besar di peringkat dunia. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Luar negara. Selepas mencatatkan kes yang agak tinggi dalam tempoh beberapa hari, penduduk di Beijing mulai bimbang berlaku gelombang baru COVID-19. Ribuan penduduk berbaris bagi melakukan ujian saringan. Menurut laporan, terdapat 57 kes baru dalam tempoh 24 jam di seluruh China, 36 daripadanya di Beijing. Ia angka tertinggi dalam tempoh 2 bulan. Pasar Zinfadi di tenggara Beijing sebelum ini ditutup selain 11 kawasan kediaman selepas lebih 50 di kawasan berkenaan. Pasar borong terbesar itu ditutup berikutan berlaku peningkatan jangkitan. Virus dilaporkan turut dikesan pada papan pemotor ikan salmon yang mengakibatkan ikan salmon yang dibekalkan di seluruh Beijing ditarik balik. Mesir akan membuka semula lapangan terbangnya bermula 1 Julai ini. Justru sektor pelancongan turut kembali digerakkan dengan membenarkan operasi hotel, resort dan pantai. Menurut Menteri Penerbangan Mesir Muhammad Manar, ia sekaligus menjadi lampu hijau penerbangan yang membabitkan antara Mesir dan negara lain yang sudah membuka kembali ruang udara mereka. Sejak Mac lalu, Mesir menghentikan lalu lintas udara dan menutup pusat peranginannya termasuk laman kawasan arkeologi, muzium dan hotel untuk membendung penularan COVID-19. Bagaimanapun, apabila penerbangan antarabangsa disambung semula, hanya 3 wilayah akan diizinkan menerima pelancong iaitu di Laut Merah, Sinai Selatan dan Marsa Matruh. Tempat pelancongan lain termasuk piramid di Giza, Muzium Mesir di Kahirah dan Kuil Karnak Luxor akan dibuka semula secara berperingkat. Lebih 200 hotel sudah mendapat kebenaran untuk dibuka semula setelah mematuhi prosedur operasi standard SOP dengan melaksanakan langkah-langkah kebersihan dan keselamatan disarankan. Kerajaan akan mengenakan tindakan tegas termasuk membatalkan kebenaran kepada pengusaha premis yang melanggar peraturan kesihatan ditetapkan. Dalam pada itu, Mesir juga turut mengumumkan untuk mengenepikan visa pelancong dari 1 Julai hingga 31 Oktober ini. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bertemu kembali kita ke laporan sukan. Tiada mana-mana pasukan bola sepak dalam saingan Liga Malaysia 2020 dibenarkan untuk turun berlatih hari ini selagi tidak mengemukakan dokumen pengesahan kepada Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Ketegasan itu perlu dilakukan MFL sebagai langkah berjaga-jaga demi keselamatan pemain dan pegawai bola sepak tempatan. Meskipun beberapa pasukan sudah melakukan ujian swab ke atas pemain dan pegawai masing-masing, tiada mana-mana pasukan boleh sewenang-wenangnya menjalani latihan bermula hari ini. Setiap pasukan perlu mengemukakan beberapa dokumen kepada MFL terlebih dahulu, antaranya keputusan ujian swab, surat pengesahan kesihatan daripada doktor, laporan venue latihan di sanitasi dan surat pendaftaran daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI.
Semua dokumen itu akan diteliti MFL dan Kementerian Belia dan Sukan KBS. Dan mana-mana pemain serta pegawai yang disahkan bebas daripada jangkitan COVID-19 sahaja akan dibenarkan menjalani latihan dengan prosedur operasi standard SOP yang sudah ditetapkan. Untuk rekod, MFL merancang untuk meneruskan saingan Liga Super dan Liga Premier 2020 dari 1 hingga 27 September depan dengan saingan secara separuh liga. Sementara Piala Malaysia 2020 akan berlangsung dari 17 Oktober hingga 7 November dengan format kalah mati 1 pusingan. Beralih ke perkembangan sukan antarabangsa. 3 perlawanan La Liga berlangsung awal pagi tadi melibatkan gergasi bola sepak Sepanyol Real Madrid. Pasukan di tangga kedua itu kembali meraih kemenangan selepas mudah menewaskan Eibar 3-1. Sementara Real Sociedad dan Atletico Madrid gagal mengutip 3 mata penuh apabila terikat satu sama menentang lawan masing-masing. Tumpuan awal pagi tadi semestinya terarah kepada pertemuan Real Madrid menentang Eibar di Stadium Alfredo Di Stefano. Sekalipun tidak beraksi selama 3 bulan berikutan pandemik COVID-19, Real Madrid tetap cemerlang apabila mendahului 3-0 pada babak pertama menerusi jaringan menarik Toni Kroos awal minit keempat, Sergio Ramos minit ke-30 dan Marcelo 7 minit kemudian. Bersambung babak kedua, kedua-dua pasukan melakukan 5 pertukaran dan hasilnya pemain gantian Pedro Bigas menghadiahkan gol sagu hati Eibar pada minit ke-60. Untuk keputusan penuh Real Madrid 3, Eibar 1, sekaligus menyaksikan skuad bimbingan Zinedine Zidane terus memberikan tekanan kepada Barcelona yang kini berkelebihan 2 mata di puncak Liga. Sementara itu, Real Sociedad cemas sebelum meraih 1 mata menentang Osasuna. Osasuna terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Adrian pada minit ke-29. Dan gol penyamaan yang dicari-cari Real Sociedad akhirnya menjelma pada minit ke-69 melalui Mikel Oyarzabal. Nasib sama dihadapi Atletico Madrid yang turun bertandang melawan Athletic Bilbao. Ketinggalan 1-0 jaringan Iker Muniain pada minit ke-37. Penyerang sensasi Diego Costa menyelamatkan maruah Atletico Madrid apabila cemerlang menyamakan kedudukan 1-1 2 minit berselang. Tiada lagi gol menyusul, Atletico Madrid kini berada di tangga ke-6 selepas 28 perlawanan. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan, email kami ke news@tv3.com.my. Sekumpulan saintis kini giat mengkaji kebarangkalian penemuan haiwan purba atau megafauna di Gua Narakot di selatan Australia. Paparannya menutup Buletin 1.30 hari ini. Teruskan menonton TV3. Saya Siti Khadijah Jaafar. Salam hormat dan Assalamualaikum.